Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah saya doakan anda semua, terutamanya kami para petugas di sini mendoakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Paling penting alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita semua. Yang pertama, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Yang kedua, nikmat dapat kita bersama untuk bersua hari ini. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, hari Selasa 17 Ogos 2021, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan dapat sama-sama berbincang, dapat ilmu berkaitan dengan topik kita hari ini, pengajian hadis Sahabatku Seperti Bintang. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan panel yang akan bersama dengan kita, saya nak ajak anda semua berfikir, tuan-tuan dan puan-puan. Kita baru-baru ini menyambut Ma'al Hijrah, dan sedar atau tidak, kisah hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah juga berjaya kerana Rasulullah SAW didampingi dan juga dikelilingi oleh para sahabat yang sangat hebat. Dan hari ini insya-Allah huraiannya kita akan dapat bersama dengan panel kita hari ini, Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadari sihat? Alhamdulillah Ustaz. Sempena Ma'al Hijrah, kita berazam dengan azam yang baru untuk berhijrah menjadi yang lebih baik. Oh, nampak? itu baru sikit. Oh, baru sikit. Baru sikit Ustaz ya. Dia punya aura tu dah datang dah. Aura dia subhanallah. Tapi itulah hijrah yang saya teringin nak tiru Ustaz ni, kayu basikal. Tak terkayu-kayu lagi Ustaz. Masya-Allah. Insya-Allah Ustaz ya. Okey Ustaz, hari ini kita akan dapat pencerahan berkaitan dengan Sahabatku Seperti Bintang. Cumanya saya nak ajak anda semua para penonton sekalian untuk kita renungkan sebentar statistik ini, iaitu status terkini COVID-19 Malaysia setakat jam 5 petang semalam, yang mana kes baru dilaporkan sebanyak 19,740 kes, yang mana 19,721 kes daripadanya adalah kes tempatan dan 19 kes daripadanya kes import. Alhamdulillah, kes sembuh baru jumlahnya iaitu 1,162,578, yang mana semalam dicatatkan 17,450 kes sembuh. Cumanya satu iringan doa kita patut panjatkan kepada mereka yang telah pergi, terutamanya semalam kes kematian baharu sebanyak 274 kes, menjadikan jumlah kes kematian sebanyak 12,784 kes. Dan insya-Allah saya yakin para penonton sekalian terus patuh kepada SOP walau di mana sahaja anda berada. Paling penting jauhi 3S, tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga sembang terlalu dekat. Petang-petang janganlah pula menyicah buah pelam, duduk bawah pokok dengan jiran-jiran ya. Jangan. Kita masih lagi belum selesai menentang COVID-19. Baik, insya-Allah hari ini kita sama-sama dapatkan pencerahan berkaitan dengan pengajian hadis Sahabatku Seperti Bintang. Baik, Ustaz. Ya. Kita pernah mendengar satu hadis. Cumanya kita nak dapat pencerahan daripada Ustaz lah berkaitan dengan status hadis ini dan bagaimana kedudukannya. Di mana ashabi kan nujum. Fabi ayyihimu iqtadaitum ihtadaitum. Jadi Ustaz, maksudnya ialah para sahabatku seperti bintang-bintang. Dengan sesiapa sahaja kamu ikuti, nescaya kamu akan memperoleh petunjuk. Tentang hadis ini bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Sebelum tu, mari kita sama-sama angkat tangan. Saya minta doa sikit. Kita doa supaya Allah jauhkan kita daripada wabak ni. Jadi amalan pada setiap hari, insya-Allah, mudah-mudahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Da'i hadari adinda kesayangan saya yang selalu saya rindui. Dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di kaca TV dan juga melalui Facebook, manfaatkan pagi ini yang kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima oleh Allah SWT. Dan untuk demikian, maka jadilah orang yang bermanfaat dengan kita menyebarkan ilmu kita ni seluas-luasnya. Kami cuma boleh tolong membincang saja, tapi nak menyampaikan dia tuan-tuan. Tumpang manfaat dengan kita sebarkan sebanyak-banyaknya, dan jangan siapa saya yang tengok tu pastikan dia bantu untuk kita share dan kita sebarkan sebanyak-banyak. Sebab yang kita nak bincang pada hari ini ialah sesuatu istimewa. Hadis ini ataupun dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, ashabikan nujum fa bi ayyi muqtadaitum muhtadaitum. Para sahabatku umpama bintang-bintang, dengan siapa saja kamu ikuti, siapa kamu akan memperoleh petunjuk. Demikian yang dikatakan oleh Nabi SAW menyebutkan perkataan demikian. Namun ulama muhaddis berbahas tentang hadis ini, dan mereka salih asmat mendapati bahawa Allahumma salli Muhammad, hadis ini sebahagian mereka menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Dhaifnya, kedudukannya dhaif. Bahkan ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa hadis ini hadis Allahumma salli alaihi Muhammad maudhu', ya, hadis yang maudhu' lah. Jadi subhanallah salli alaihi Muhammad, kalau nak ambil paling ringan pun dia duduk pada status dhaif. Demikian disebutkan oleh beberapa orang muhaddis, antaranya ialah Imam Ahmad sendiri. Dalam ada sebuah hadis lagi riwayat Imam Al-Baihaqi, lebih kurang je maksud dia. Inna ashabi bimanzilatin nujum fis sama. Nabi SAW, sungguhnya para sahabatku sama kedudukannya seperti bintang-bintang di langit. Fa bi ayyum akhadtum bihi tadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmah. Nabi kata, dengan sesiapa saja kamu ambil, nescaya kamu akan memperoleh petunjuk, dan perselisihan para sahabatku adalah satu rahmat buat kamu. Itu ada satu lagi, yang ni riwayat Imam Al-Baihaqi, yang juga ulama menyatakan bahawa Allahumma salli alaihi Muhammad, ada yang menyebutkan bahawa dia adalah dhaif, dan ada yang menyebutkan bahawa dia adalah Allahumma salli alaihi Muhammad maudhu'. Pun begitu, kita nak bincang tentang beberapa poin yang kita boleh ambil daripada apa yang cuba disampaikan dalam riwayat ini. Apa yang kita dapat belajar? Apa yang kita boleh dapat belajar? Sebab dia ada betulnya dalam riwayat ini. Walaupun duduknya dhaif, tapi ada betulnya kita boleh mengambil manfaat. Di antaranya ialah Nabi dan dikatakan Nabi SAW sebut, ashabi kan nujum, sahabatku umpama bintang. Bintang dengan maksud sahabat-sahabat Nabi SAW memang duduknya seperti bintang. Bintang ni, kalau orang dulu-dulu naik kapal, panduan dia ialah bintang. Mungkin waktu itu belum tak ada kompas ke, ataupun mungkin ada, tapi panduan dia ialah bintang-bintang untuk memastikan perjalanan mereka sampai ke destinasi yang seperti mana dihajati. Maka subhanallah, itu gambaran para sahabat Nabi SAW selepas kewafatan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW ada, sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kalau para sahabat yang lain yang tak sempat untuk berjumpa dengan Nabi, mereka akan berjumpa dengan para sahabat untuk mengambil panduan. Apatah lagi selepas kewafatan Nabi SAW, maka para sahabat Nabi SAW memang hidup dan bertebaran di muka bumi sebagai panduan kepada masyarakat yang hidup pada zaman itu. Bahkan sehingga kita ke hari ini kita mengambil manfaat daripada perjalanan dan ilmu yang disampaikan oleh para sahabat. Maka sebenar-benarnya para sahabat ini memang merupakan petunjuk kepada kita, yang ibaratnya seperti mana seorang pelayar yang mengambil bintang-bintang itu sebagai petunjuk arah dia. Itu yang boleh kita bincangkan, mudah-mudahan sallallahu alaihi Muhammad. Dan boleh juga kita relate dengan sahabat-sahabat yang ada pada kita pada ketika ini. Adakah sahabat-sahabat kita ni mampu untuk memberikan petunjuk-petunjuk sallallahu alaihi Muhammad, ataupun membimbing kita ke arah kebaikan-kebaikan? Tapi fokus kita ialah sahabat-sahabat Rasul SAW yang digambarkan sebagai bintang-bintang yang bergemerlapan, yang bukan sekadar mencantikkan langit, tetapi subhanallah dia merupakan panduan dalam kehidupan umat sehingga ke akhir zaman. Wallahu a'lam. Saya fikir daripada mukadimah yang Ustaz lontarkan tadi, sebenarnya yang kita dapat belajar hari ini berkaitan dengan sirah Nabi SAW, terutamanya berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW, dan insya-Allah ada juga
kita akan kaitkan dengan isu semasa ataupun keadaan semasa. Ya. Bila Ustaz sebut tadi teringat ya. Tuan-tuan perempuan ingat tak kawan-kawan kita dulu sebelum PKP, tadarus ramai-ramai duduk sebelah-sebelah kan, rindu keadaan tu. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan doakan keadaan kembali pulih. Cumanya banyak lagi kita akan kongsikan, kita akan diskusikan terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, para penonton sekalian, sedar atau tidak, setiap hari pastinya kita akan berhadapan dengan pelbagai persoalan dan akan ada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Cumanya, bagaimana kita nak dapat jawapannya, bagaimana nak dapat pencerahan dan juga penyelesaiannya. Jangan risau, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada jawapan, ada panduan dan ada pencerahan di sini. Baiklah, hari ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita sembang-sembangkan, kita dapatkan manfaat daripada perbincangan pengajian hadis kita, Sahabatku Seperti Bintang, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah, dah nama pun tanyalah Ustaz kan. Jadi saya nak minta anda semua tanyakan soalan. Caranya macam mana? Bukan tanya moderator ya. Anda nak tanyakan soalan, senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Anda boleh hubungi kami di talian 1800 881677. Okey, ataupun anda boleh tinggalkan soalan secara terus di laman sosial kami iaitu Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Selesai saya maklumkan kepada anda bagaimana cara untuk tanyakan soalan. Jadi Ustaz, kita ada soalan sekarang ni bersama dengan sahabat kita lah. Baru bagi tahu je terus ada soalan Terus ada Ustaz. Ini. Itulah. Hana Wancik di Facebook kita ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan pertama beliau, siapakah sahabat Rasulullah SAW seperti bintang dan ada gelaran-gelaran yang diberikan kerana sifat-sifat mulia mereka dan sejauh manakah keakraban dalam persahabatan? Ini kepada sirah Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana untuk mendapat sahabat seperti bintang pada era teknologi kini seperti di zaman Rasulullah SAW? Silakan Ustaz. Wasallam. Masya-Allah. Ada Allahumma sahabat-sahabat yang mendapat gelaran-gelaran khusus pada Nabi SAW. Abu Hurairah sebagai contoh, Abdurrahman As-Sakhr kan, Nabi SAW panggil dia dengan gelaran Abu Hurairah. Dia kata, aku kalau boleh tu aku lebih sedap dipanggil Abu Hir sebab jantan kan, Hurairah tu betina kan. Tapi Nabi SAW panggil macam tu. Sahabat-sahabat mendapat gelaran sebagai contoh Saifullah, pedang Allah kan, sallallahu alaihi Muhammad. Maka gelaran-gelaran ini gelaran-gelaran yang sangat istimewa sebab yang pertamanya gelaran itu diberikan oleh Rasul SAW. Maka sudah pasti dia satu gelaran yang sangat istimewa. Yang keduanya, ini menunjukkan keakraban. Dia tak akan jadi macam tu kalau seorang tu tak akrab. Kalau saya dengan Da'i Hadari ni kami tak berkawan, saya tak boleh panggil dia Pak Su, adik manja ke apa kan, gelaran. Gelaran ni menunjukkan bahawa keakraban. Keakraban yang ada di sisi para sahabat. Cuma yang kita nak bincang tuan-tuan, Allahumma salli, macam mana gelaran sahabat itu dapat? Macam mana title sahabat dapat? Title ni title sangat istimewa tuan-tuan. Subhanallah, bukan senang nak dapat title sahabat. Kalau dalam bahasa Arab, sahabat ni dia berasal daripada kalimah as-sahabah ataupun as-sahabah. Dia terbit daripada perkataan as-sohbah. Sohbah ni dia yang menerangkan tentang berkawan ataupun mengajak dia berteman itu. Kalau kita orang Melayu ni, sahabat ni, kalau gelaran sahabat ni dia lebih istimewa daripada seorang kawan. Betul. Jumpa, ni siapa ni? Oh, ni kawan saya. Oh, biasa. Oh, ini sahabat saya ni. Oh, dia nampak senang lah ni. Dia ada ranking dia naik sikit lah. Ini sahabat lama ni. Oh, itu lagi ngam tu kan. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, jadi sahabat ni dia menunjukkan keakraban. Kemudian Allahumma salli alaihi Muhammad, cumanya bila nak dapat ke title sahabat ni dia ada ciri-ciri dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allahumma salli alaihi Muhammad, dia bukan simply dapat title sahabat. Dia ada syarat dia. Jadi disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, sahabat ini ialah seorang yang sempat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dia dalam keadaan muslim. Dia tiga syarat dia.
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama dia panggil apa? Sempat bertemu dengan Nabi. Maksud dia hidup pada zaman Nabi SAW. So kalau dia hidup pada zaman lain, dia tak dikira sebagai sahabat. Dia tak dikira sebagai sahabat. Sebab syarat dia mesti hidup pada zaman Nabi, pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dia ada orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman tapi tak pernah berjumpa Nabi SAW. Dan dia tak dapat title sahabat. Di antaranya ialah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarni seorang yang duduk pada zaman Nabi, beriman, bukan sekadar beriman. Dia bahkan Nabi SAW pernah sebut kalau jumpa dengan dia minta dia doakan kamu sebab doanya sangat makbul. Seorang yang tidak dikenali di dunia tetapi sangat dikenal di kalangan para malaikat. Oh, sangat terkenal, hebat. Tetapi tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Dia pernah pergi 2 kali untuk pergi jumpa Nabi. Takdir Allah, Nabi SAW tak ada di rumah. Dia balik sebab mak dia kata pergi sekejap, lepas tu kadang kau balik. Dia duduk kat Yaman, berjalan kaki pergi. Subhanallah. Kemudian bila dia sampai, dia tengok-tengok Nabi SAW tak ada. Lepas tu tak tunggu sebab mak suruh balik. Maka dia baliklah. Subhanallah. Dan dia tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Walaupun namanya sangat terkenal di langit, walaupun doanya sangat makbul, tetapi satu je kekurangan dia tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Sebab tu, waktu saya dekat Yaman dulu, saya berjumpa dengan seorang ulama nama dia Syekh Qasim bin Bahar. Maksudnya ulama tua dah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu tapi tua dah, tapi sangat kuat dah, hebat ulama ni. Dia sebut dekat saya, itulah kepentingan liqa, dia panggil kepentingan pertemuan, liqa. Sehingga kan subhanallah seorang yang sangat hebat, seorang sangat istimewa, tapi disebabkan tidak ada pertemuan ini maka dia tak dapat title istimewa tu. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, maka syarat dia ialah yang pertama dia hidup pada zaman Nabi, kemudian dia beriman. Kalau dia tak beriman, dia tak dikira sebagai sahabat. Yang ketiganya ialah dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun seketika. Ada yang ni ada ulama khilaf lah berapa tempoh, berapa lama dia boleh dapat title sahabat. Tapi ada yang menyebutkan bahawa walaupun seketika berjumpa tu, tengok muka saja dapat berjumpa dengan Nabi SAW, itu sudah dapat title. Ada yang mengatakan dia mengambil masa beberapa hari, dia berjumpa beberapa tempoh, berapa lama baru dapat title tu lah. Tapi ada yang menyebutkan seketika saja jumpa je dengan Nabi SAW, dia sudah dikira sahabat. Kemudian yang ketiganya, iman dia berkekalan sehingga dia mati. Sebab ada di kalangan Muslim atau mukmin yang beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada yang beriman kepada Allah, tetapi di akhirnya dia murtad. Dia keluar pada Islam. Di antaranya Abdullah bin Khattal dan Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi. Ini di antara orang dulu yang asalnya beriman kepada Nabi SAW, tapi selepas kewafatan mereka murtad. Na'udzubillah min zalik. Ini ada yang berlaku pada ketika tersebutlah. Jadi tuan-tuan, ini syarat-syarat untuk dapat title sahabat yang memang kita confirm tak dapat lah. Confirm tak boleh nak dapat lah. Confirm tak boleh dapat lah. Dan subhanallah, soalan yang kedua tadi, macam mana kita nak dapat sahabat-sahabat yang seperti sekarang, bintang ni. Seperti bintang. Seperti kita sebutkan di awal tadi, bintang yang dimaksudkan ni ialah petunjuk. Maksudnya kita hidup, sahabat ni akan sentiasa menjadi petunjuk kepada umat sehingga ke hari kiamat. Kalau kita tak jumpa jalan, maka kita akan tengok bintang. Bintang tu akan bagi tunjuk dekat kita jalan supaya kita dapat sampai dengan selamat. Itulah peranan para sahabat untuk jadi bintang-bintang yang bergemerlapan, yang sentiasa duduk pada tempat dia tak berganjak-ganjak. Kiamat nanti baru dia berganjak. Dia duduk aja dekat situ. Maka kita ikut je panduan tu, kita akan sampai. Mungkin kita tak akan jumpa sahabat-sahabat yang demikian pada ketika kita ni. Sahabat-sahabat yang ada di sisi kita mungkin tak sampai ke tahap macam tu. Tapi kita harapkan sahabat-sahabat yang duduk di sekitar kita membimbing kita dan mengajak kita ke arah kebaikan. Tak pernah lupa untuk menasihati kita bila kita lupa dan kita lalai. Tak pernah mengabaikan kita dalam mendidik dan membimbing kita supaya kita berubah menjadi lebih baik. Tak pernah lupa untuk mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini sahabat yang kena ada di sisi kita, sebab Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan duduk pada jalan agama orang yang rapat dengan dia, teman rapat dia. Falyanzur, kata Nabi SAW, maka tengoklah dengan siapa kamu berteman rapat. Dan kita harap sahabat-sahabat yang duduk di sekitar kita ni, kawan-kawan kita ni, ialah yang akan menjadi bintang-bintang yang bergemerlapan di hati kita, yang akan sentiasa membawa kita ke arah kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita pun terasa juga bau wanginya tu. Saya yakin para penonton sekalian, hari ini mungkin kita
tergamam seketika dengan penjelasan daripada ustaz kita. Alhamdulillah, dan banyak ilmu yang kita dapat insya-Allah hari ini. Cuma saya minta satu perkara sahaja, anda sebarkan, anda tekan butang kongsi ataupun share dengan izin untuk manfaat sahabat-sahabat kita yang lain mungkin terlepas untuk menonton pada pagi ini. Jadi jom sama-sama kita lakukan sesuatu untuk saham akhirat kita insya-Allah. Baiklah ustaz, soalan seterusnya daripada sahabat kita di Facebook juga iaitu Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sahabat ibarat bintang, nampak jauh tapi dekat di hati. Soalannya, bagaimana cara yang terbaik untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang kita ketahui sedang berduka? Secara sembunyi dalam diam ataupun secara terbuka supaya dia tahu yang kita ni berdoa, yang kita ada bersama menyokongnya di kala senang dan di kala duka. Silakan. Ya, masya-Allah. Intan Zurina, masya-Allah. Intan Zurina Abdul Razak. Terima kasih banyak-banyak atas soalan, dan saya terlupa nak sebut tadi Hana Wanci, terima kasih atas soalan yang baik, masya-Allah. Saya sebenarnya sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan Tanyalah Ustaz, masya-Allah. Ada ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang memang istiqamah betul dengan Tanyalah Ustaz ni. Saya lihat tambah-tambah bila ada dai hadari lagi lah, ada orang suka. Allahu akbar. Baik. Ustaz bukan main Ustaz. Kita jack sikit. Oh, jack sikit saya. Baik, subhanallah Said Muhammad. Perumpamaan yang baik yang diberikan, subhanallah, bila menyebut tentang bintang-bintang ini ialah yang jauh daripada mata kita. Tetapi dia dekat di hati. Bintang ni dia tak berganjak, dia duduk dekat situ. Merupakan dia seorang yang, kalau dia tu diibaratkan seorang sebagai bintang, maka dia akan tetap pendirian dan tak berganjak dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiganya, bintang ini bercahaya, yang sentiasa menyejukkan mata kita. Bila kita resah, kita gelisah, kita mandang kepada bintang, hati kita akan jadi tenang, mudah-mudahan. Jadi ini fungsi bintang, dan kita boleh translatekan fungsi bintang ni kepada jiwa ataupun keadaan seorang sahabat yang baik. Seorang yang baik sentiasa concern, sahabat yang baik sentiasa membimbing, sahabat yang baik sentiasa mengajak ke arah kebaikan, sahabat yang baik sentiasa memberikan ketenangan. Kalau kita tengok wajah kita seorang sahabat, kalau sahabat Nabi SAW dulu, kalau dia gelisah, dia pergi tengok wajah Nabi, hatinya akan jadi tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila orang para tabi'in, bila hatinya gelisah, dia tengok wajah-wajah para sahabat, hatinya tenang. Kan, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kawan-kawan kita tengok wajah kita, adakah hati dia tenang ataupun hati dia lagi raplah jingga? Lagi serabut, tengok Allah jam kereta ni. Bukan hang lagi kita. Bukan hang lagi jam. Jadi subhanallah, sahabat syamat tuan-tuan, maka subhanallah, jadilah seorang sahabat yang umpama bintang. Kita jadi sahabat kepada sahabat-sahabat kita, kepada kawan-kawan kita, jadilah bintang di kalangan sahabat-sahabat kita. Salih alaihi wasallam. Yang di antara perkara yang disebutkan oleh Allahumma salli alaihi wasallam Puan Zurina tadi ni ialah mendoakan. Sungguh. Ada dua perkara dekat sini. Yang pertama doa, yang kedua tunjuk support. Doa ni subhanallah, doa yang paling baik, doa yang paling mustajab ialah doa yang kita sembunyikan. Itu doa yang paling mustajab. Nabi SAW menyebutkan tentang doa yang diterima, doa mustajab ni, doa yang tidak ada hijab ni, adalah seorang sahabat yang mendoakan sahabat dia di luar daripada pengetahuan, bil ghaibi, daripada tanpa pengetahuan dia. Doa ni malaikat yang menjaganya akan mengaminkan doa tersebut, dan malaikat ini akan mendoakan yang seumpamanya untuk dia. Kalau ada kita di kalangan kita yang diuji dengan sakit, mungkin boleh angkat tangan, cari tengok ada tak kawan-kawan kita yang sakit. Ya Allah, Engkau berilah kesembuhan kepada dia, ya Allah. Jangan beritahu kat dia. Jangan pula esok-esok pagi tu telefon dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni pagi ni hang rasa macam mana? Rasa macam mana? Dia kata, itulah rasa macam lega sikit lah. Itulah kata, hantar semalam aku doa bukan main panjang kat hang. Tak payah cerita macam tu. Tak payah cerita. Sebab itu doa yang makbul. Cumanya seorang sahabat yang baik, dia kena tunjuk support. Kalau bukan sekadar doa itu kita diam-diamkan doa, tetapi kita sentiasa bertanyakan khabar kepada dia. Kalau dia sakit, sentiasa tanya khabar dekat dia. Kalau dia dalam kesusahan, sentiasa tanya khabar dekat dia. Minum okey ke? Makan minum okey ke? Macam mana keadaan lah ni? Kan? Ini sahabat yang baik. Sahabat yang baik sentiasa concern. Seorang yang beriman, Nabi SAW tak encourage kita untuk minta-minta. Siapa yang boleh jamin daripada minta-minta, maka aku akan jamin untuknya syurga. Jadi minta-minta ni bukan karakter seorang mukmin, tetapi seorang mukmin diminta untuk memperhatikan saudara-saudara dia. Maksudnya bukan peranan orang yang susah itu untuk minta, tetapi peranan orang yang duduk sekeliling dia untuk memerhatikan kesusahan. Maka itulah peranan seorang sahabat yang baik. Tanya khabar, ambil tahu, ambil berat, tunjuk sokongan. Itu ini
sahabat yang baik, yang mudah-mudahan dialah seperti bintang yang disebut. Itu yang mahal tu Ustaz ya. Ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, saya yakin ada soalan yang nak ditanyakan daripada pemanggil kita kali ini, iaitu Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Ya, Okey, silakan. soalan saya begini tanya Ustaz. Ya, insya-Allah. Apakah ciri-ciri prinsip hidup seseorang yang dikatakan sahabatku seperti bintang yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu wabarakatuh. soalan yang cantik daripada Ismail Mat Isa, orang Sungai Buloh kita ni, Ya. bagaimana prinsip hidup mereka yang dikatakan sahabat seperti bintang ini, Ustaz? Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada dalam Al-Quran yang mengiktiraf sahabat-sahabat ni sebenarnya. Terima kasih Tuan Haji Ismail, Tuan Ismail Mat Isa atas soalan yang sangat, dia panggil dalam bahasa orang kampung saya, dia panggil short and precise. Amboi. Kampung kita lah. Oh, kampung kita lah. Short and precise dia panggil. Pendek dan padat. Kan. Salih Ismail. Jadi ada tak dalil Quran menceritakan tentang sahabat? Ya, ada. Tuan-tuan rujuk dalam surah At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100 Allah sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula yakni berhijrah dan memberikan bantuan daripada muhajirin dan ansar serta orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan yakni amal dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka juga redha akan Allah, dan dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ini pengiktirafan para sahabat, pengiktirafan Allah kepada sahabat Dirakam yang dalam Allah Al-Quran. dirakamkan dalam Al-Quran. Allahu Rabbi subhanallah. Untung para sahabat Nabi SAW Allah pilih untuk, tapi ingat kita kata hebatnya para sahabat Nabi Allah pilih untuk duduk bersama dengan Nabi, tapi kita ingat ujiannya juga hebat. Lagi hebat. Lagi hebat sahabat-sahabat yang dibaring ke atas bara, yang diseret sampai lekang daging-dagingnya, sahabat-sahabat yang diletakkan di tempat kemudian dijadikan sebagai tempat panahan, sahabat-sahabat yang dipotong daging-dagingnya, subhanallah. Keluarga Ammar bin Yasir ya. yang dibunuh, yang disulah dan sebagainya. Bukan sekadar kita menilai untungnya mereka bersama Rasulullah, tapi ujian. Dan mungkin waktu itu subhanallah berapa ramai orang yang menyaksikan kehebatan Nabi SAW di hadapan wajah mereka, tetapi mereka tidak beriman dengan Nabi SAW. Kita fikir tak, Nabi SAW itu ada mukjizat Nabi SAW. Saya dah siap satu buku nama mukjizat Nabi SAW. Dalam tu ada macam-macam mukjizat Nabi yang kalau kita tengok, kita pasti akan takjub dan terpegun. Tapi Allah tak bagi hidayah kepada setengah orang yang meletakkan dia berkata apa? Itu bukan mukjizat, itu sihir. Menolak Nabi SAW walaupun Nabi SAW duduk di hadapan mereka. Tapi yang ujian. Dan tapi ada sahabat-sahabat Nabi SAW sanggup meninggalkan kekayaan, harta bendanya, meninggalkan rumah untuk berhijrah bersama Nabi SAW semata-mata kerana iman kepada Nabi SAW. Sanggup korbankan apa saja semata-mata kerana agama. Sanggup berkasih sayang dengan para sahabat semata-mata dengan agama. Dan membawa petunjuk kepada kita dengan apa ni? Dengan amal soleh yang mereka tunjukkan. Dan akhirnya Allah janjikan kepada mereka apa? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kekal. Dan yang paling penting, kita akan sambung sekejap lagi. Dia pasal apa para sahabat Nabi SAW mendapat gelaran radhiyallahu anhu? Itu yang saya nak tanya tu. Nampak macam kita ada kimia lah Ustaz. Bahasa orang kampung kita chemistry. Chemistry, ya. InsyaAllah. Betul juga. Kita terfikir radhiyallahu anhu bagaimana dapat gelaran tu. Tapi jangan ke mana-mana, pencerahannya selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, dari utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pastinya kami teguh berdiri di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita dapatkan manfaat dalam perkongsian perbincangan kita pengajian hadis Sahabatku Seperti Bintang bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah, terus tanyakan soalan. Bagaimana tanya kami? Tanya kami pula. Tanyalah Ustaz di talian. Anda boleh hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah. Baik Ustaz, dari kecil Ustaz, saya daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah, sampailah dah jadi bapa orang sekarang ni Ustaz. Kita selalu dengar tentang radhiyallahu an, radhiyallahu an. Dari mana ataupun bagaimana dapat gelaran ni Ustaz kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul lah, dia Allahumma salli Muhammad, dia satu doa sebenarnya. Dia sebut radhiyallahu anhum, semoga Allah redha ke atas mereka kan. So, dia satu doa yang kita sebutkan selepas daripada kita menyebutkan nama sahabat ni. Dia satu amalan yang baik sebenarnya. Bila kadang ada satu bila kita jumpa kawan-kawan kita sembang-sembang dengan dia, kita kata semoga Allah memberkati kamu, semoga Allah beri kebaikan. Doa lah. Jadi satu doa. Jadi doa ni di-attachkan di ujung nama para sahabat bila sebut nama. Dia adab bila kita menyebut nama sahabat ni, kita attachkan doa ni. Dan doa ni terkait dengan ayat yang kita baca di surah At-Taubah tu, bila Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha ke atas mereka dan Allah salli alaihi dan mereka juga redha pada Allah. Jadi perkataan inilah yang menjadi Allahumma salli alaihi menjadi panduan kepada kita untuk kita mendoakan radhiyallahu anhum kepada mereka. Jadi subhanallah salli dan kenapa sampai Allah redha dekat mereka? Pengorbanan yang mereka lakukan. Bila Nabi SAW perintahkan untuk berhijrah, maka hijrah, tinggalkan segala apa yang mereka ada. Bayangkan kita pada situasi ketika sekarang ni, kalau disuruh perintah untuk kita pindah-pindah, tinggalkan rumah, tinggalkan duit, rumah yang ada ni belum tentu sagi balik ada lagi, mungkin orang dah ambil kan harta benda kita tinggal. Mungkin ada yang tinggal keluarga, ada tinggal apa semata-mata haiwan ternakan Ustaz. Haiwan ternakan lagi. Ada yang berpisah di antara suami dengan isteri sebab nak berhijrah. Sebagainya Ustaz sebab meninggalkan keluarga apa semua sebagainya untuk tinggal dan pergi sana, apa yang ada dekat sana tak tahu lagi. Rumah duduk dekat mana tak tahu, kerja apa tak tahu. Tapi ini pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat yang tak mampu untuk dilakukan, maka Allah redha dekat mereka. Dan bukan sekadar itu, sallallahu alaihi Muhammad, mereka membantu di antara satu sama yang lain. Bukan sekadar itu, mereka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, mereka menurut jejak langkah Nabi SAW dengan banyak melakukan amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan. Dan sebab tu Allah sediakan mereka, Allah redha dekat mereka, dan apa yang mereka lakukan itu menunjukkan bahawa mereka redha kepada Allah, dan hasilnya Allah bagi tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, masya-Allah. Dan bukan setakat tu, satu benda yang Allah firmkan, takikkan, dia panggil apa? Khalidina fiha abada, kekal mereka fihi abada, tambah lagi abada. Kalau khalidina fiha pun dah cukup dah kekal dah. Tambah lagi abada sampai bila-bila. Allahu Rabbi, dzalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang sebenar-benar, kemenangan yang sebenar-benarnya sebenarnya. Allahu a'lam. Saya terdiam sekejap Ustaz. Sebab apa? Bukan terdiam apa? Terfikir sejenak. Bagaimana kita Ustaz ya, kalau digambarkan kalau kita dalam situasi itu Ustaz, tak tahu masa depan bagaimana, tempat baru bagaimana, tapi sanggup ditinggalkan tempat asal kita untuk ke tempat baru kerana cinta Rasulullah SAW. Kerana Allah, ya betul. Allahu Akbar. Okey Ustaz, ini soalan daripada saya, luar kotak sedikit sebelum kita nak sambung dengan soalan para penonton kita. Sebab apa? Tadi di awal Ustaz ada bagi takrif para sahabat Rasulullah SAW ni, mereka yang bertemu, kemudian mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah dan juga beriman dengan Rasulullah SAW dan wafat juga dalam Islam. Betul. Jadi Ustaz, pernah ada satu kisah yang sahih bagaimana Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan para jin, berdialog dengan jin. Oh, menarik ya. Jadi Ustaz, jin juga bagaimana Ustaz? Mereka pernah hidup sama Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, bahkan ada jin yang beriman dengan Rasulullah SAW. Ya. Betul-betul. Ada Allah SWT, maka ulama berbahas tentang adakah jin yang berjumpa dengan Nabi SAW itu boleh dikategorikan sebagai sahabat sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka ulama mengatakan bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, jin yang pernah berjumpa dengan Nabi yang cukup syarat-syarat ni,
maka dia juga dikira sebagai sahabat. Juga dikira sebagai sahabat. Saya cuba untuk cari para ulama hadis dan sebagai ulama memperbolehkan makhluk jin juga dikategorikan sebagai sahabat seandainya mereka memenuhi syarat-syarat sahabat yang disebutkan tadi ni. Antaranya ialah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan bahawa Salih Ahmad menyatakan dalam kitab dia Al-Isabah yang menyenaraikan biodata para sahabat Nabi SAW dan menyebutkan nama-nama daripada kalangan jin yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Antaranya ialah Suriq nama dia. Jadi seolah dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani ni dia menyenaraikan para sahabat, termasuk dalam senarai para sahabat itu nama-nama jin yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia juga dikategorikan sebagai sahabat. Ada Suri, ada Syasir, ada Dutar, ada Khuraqa. Tu nama-nama jin yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi saya nak tegaskan sini Ustaz, janganlah pula para penonton pergi seru pula nama tu. jangan. Tak diajarkan kepada kita Ustaz. Jangan bubuh nama tu pula kat anak dia. Jangan Ustaz. Kita sahabat Nabi nama sedap dia. Okey Ustaz, nampaknya kita ada pemanggil. Ini pemanggil kalau kita sebutkan dengan izin favorite kita lah. Iaitu Haji Omar berada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dai siapa ni Hadari dan juga Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Saya bukan apa tadi, saya terkejut tadi sekejap tadi. Faham. Saya tak jawab, tak panggil, tak jawab lagi kan. Jadi saya terkejut sikit, tak terlupa pula nama dai pagi ni. Minta maaf lah. Tak apa Haji. Ada Hadari dan juga Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Saya. Ya, soalan saya begini Ustaz. Silakan Haji. Ada pepatah ataupun pepatah ke apa tak tahulah dalam bahasa kita ni yang mengatakan sahabat itu tidak akan kekal selama-lamanya. Ada masanya ia akan menjadi musuh, dan ada juga musuh yang tak akan kekal selama-lamanya, ia akan menjadi sahabat karib kita. Jadi soalan saya Ustaz, adakah di sudut Islam ataupun pandangan Ustaz sendirilah mengenai pepatah ataupun kata-kata yang begini rupa dalam agama Islam kita yang apa kata sinonim ke ataupun memang ada di kalangan kita yang mempercayai bahawa sahabat itu tidak akan kekal selama-lamanya ataupun musuh itu tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi bagaimanakah yang dikatakan sahabat yang seperti bintang ini? Adakah kita boleh kaitkan dengan perkara macam ini ataupun bagaimana disebut pandangan Islam dan Ustaz sendirilah? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia siap ambil pandangan orang lama. Pandangan menyatakan sahabat takkan kekal lama, mungkin boleh jadi musuh. Musuh pula jangan kita terlalu benci Ustaz. Nanti tiba-tiba jadi sahabat kita. Jadi adakah suuzon husnuzon dekat situ dan bagaimana konsep kalau kita boleh kaitkan dengan sahabat seperti bintang? Tuan Haji Omar, terima kasih banyak-banyak atas soalan. Masya-Allah. Dia perkataan dia saya ingat dia maksud macam ni, jangan terlalu mencintai seseorang kerana mungkin satu hari dia akan jadi musuh. Dan jangan terlalu membenci seorang, mungkin satu hari dia akan menjadi kawan. Itulah lebih kurang macam itulah maksudnya. Jadi subhanallah, itu peranan. Dia ada dia perbezaan di antara filosofi Islam dengan filosofi barat lah. Falsafah Islam, falsafah barat. Kita orang Islam, kita balik pada falsafah Islam lah. Falsafah Islam menunjukkan bahawa subhanallah apabila seorang itu dia beriman kepada Allah, maka dia saudara kita. Dan bila dia beriman kepada Allah, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bila dia mengucap saja maka dia adalah saudara kita. Yang Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Jadi kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita nak yang paling baik untuk diri kita. Maka macam itulah kita nak yang paling baik untuk saudara kita. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala thalathun man kunna fi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau 3 perkara ni ada pada diri seorang, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Manis hatinya dengan iman. Seronok untuk ibadah, dia dapat khusyuk dalam ibadah. Salah satunya ialah apabila dia mencintai seseorang bukan kerana yang lain, melainkan semata-mata kerana Allah. Dia cinta ke seorang tu semata-mata kerana Allah. Maksudnya, cinta ke orang tu pasal apa? Bukan pasal handsome dia, handsome boleh hilang. Bukan pasal kaya dia, kaya boleh jadi miskin. Betul. Bukan sebab baik dia, boleh jadi perangai dia buruk. Maksudnya bukan nak job Ustaz. Bukan nak job. Bukan nak job. Dia baik mana tahu boleh masuk kan macam tu kan. Jadi semua Allah simak tuan-tuan, maka Allah SWT mencintai seorang tanpa sebab. Pasal apa cinta dekat dia? For no reason. Bahasa orang kampung lagi kita. For no reason. Tak ada sebab. Melainkan semata-mata kerana Allah SWT. Jadi maksudnya, hatta dia tak baik.
Dia tak solat. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Nuaiman. Nuaiman, bolehlah Ustaz, bila sebut tentang Nuaiman ni, saya yakin ramai nak tahu apa kisah Nuaiman ni, Ustaz. Tapi kita kena simpan dulu. Simpan, kita sambung cerita. Mesti ramai penonton kata, kenapa Da'i Hadari potong tangkona? Tak apa, jangan risau. Ustaz Jafri tak balik utara lagi. Terus setia selepas ini kita kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita sama-sama dapat manfaatkan masa dalam pengajian hadis kita Sahabatku Seperti Bintang bersama dengan saya Da'i Hadari, dan kita bersama juga dengan panel kita hari ini Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah para penonton sekalian, saya nak ajak anda semua untuk sama-sama kita jauhi daripada tempat yang ramai orang. Kemudian kita kena terus patuh kepada SOP. Kalau boleh berada di luar rumah tu kena sanitasi tangan, ataupun lebih baik cuci tangan dengan sabun. Tapi kalau tak ada sebarang urusan penting di luar, teruslah berada di rumah, insya-Allah. Baik Ustaz, tak macam kita lah, kita kena datang studio Ustaz. Ya. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada cerita tentang berkawan ataupun bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ustaz ada sebut tentang Nuaiman. Silakan. Sahabat tu subhanallah Simat. Tadi waktu saya duduk tengok kan, waktu Da'i Hadari duduk cakap tu, sebenarnya saya duduk senyum. Tapi orang tak tahu kata saya senyum. Tapi bayangkanlah saya senyum. Jadi subhanallah, saya seorang sahabat Nabi SAW ni, dia subhanallah, dia ni adalah karakter dia yang tak baik tu. Malam-malam dia suka, dia ada time-time dia minum arak. Tapi esok dia pergi jumpa Nabi SAW, kata Rasulullah, saya minta ampun lah Rasulullah, saya ni minum arak lah apa semua sebagainya kan. Dia mengaku kat Nabi SAW sebat dia. Sebat ikut sebatan 80 sebatan sebagainya. Masa selesai lah. Duduk tak berapa lama lagi dia buat lagi. Dia buat lagi. Lepas tu dia pergi jumpa Nabi SAW, Rasulullah saya ni lagu tu lah. Dia sebat lagi. Lepas tu itulah yang berterusan. Sampai satu hari Nabi SAW tak ada. Lepas tu para sahabat Nabi SAW, ada sahabat Nabi SAW yang dua ada dan dia tak dapat jumpa Nabi, dia pergi jumpa sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi kata, hang ni sampai bila hang nak berubah ni? Sampai keluar perkataan sahabat, semoga Allah melaknat engkau, macam itulah. Bila Nabi SAW tahu peristiwa, Nabi SAW pergi marah dekat depa tu, jangan sampai sebut macam tu. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia sentiasa bertaubat dan sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasul. Bukan ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni, kadang-kadang dia tak mau berubah, tapi dia lambat nak berubah. Dia lambat nak berubah. Peranan kita ni sentiasa menasihati dan jangan give up. Jangan membenci. Jangan benci. Kita bukan benci dekat dia, tapi kita benci perbuatan dia. Perbuatan dia boleh keluar, tapi dia tak akan keluar. Dia akan sentiasa ada. Maka tugas kita ialah untuk mengajak dia. Nuaiman satu hari ada unta-unta yang mai daripada Syam. Unta-unta yang hebat ni, grade A yang mai lah. Grade A punya unta lah. Mai sampai jumpa Nabi SAW. Lalu dia jumpa Nabi, dia nak masuk Islam. Dia parking lah unta-unta ni semua dekat depan dekat parking lah, parking lah. Macam parking kereta lah, Ferrari apa lah kot kan. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang duk jaga rumah Nabi SAW. Nuaiman ni mai. Dia kata, sahabat ni kata apa? Nuaiman mai tu, Masad. Dia sembang. Dia kata, tu unta-unta ni dahsyat ni, kalau kita sembelih buat sate ni sedap ni. Sajalah melawak kan, melawak tu. Kalau kita sembelih ni best ni. Unta ni memang unta best ni. Lepas tu dia pun saja melawak macam tu. Tiba kali dia pun sembang-sembang. Tengok Nuaiman dah sembelih sungguh unta orang tu. Jadi subhanallah, sembelih sungguh. Lepas tu bila Allah SWT, lepas tu dia kata, ya Allah, sembelih sungguh lawan dia. Kata, tak apa, aku nak pergi ke tempat yang jauh. Dia belah. Dia tinggal kawan-kawan dia yang ni terpinggah-pinggah dia, semua dia lari. Dia lari, dia pergi sampai kat hujung Madinah tu, dia berjumpa dengan seorang, dia kata apa? Dia kata, kamu ni ahli Badar. Dia kata, ahli Badar, seorang sahabat tu lah. Dia kata, kamu ni mesti orang baik. Boleh tak jaga aku ni, sebab ada musuh duk kejar aku ni. Kata Nuaiman, dia kata, ada musuh kejar aku ni. Nakal dia ni. Ada musuh kejar aku, dia kata, boleh tak sembunyi aku? Boleh, kamu ni sahabat Nabi, mestilah aku akan jaga kamu. Dia kata, Allah SWT, kalau
walaupun Rasulullah jangan beritahu kata aku sembunyi kat sini. Dia kata takkan Rasulullah nak main kat sini. Tak apalah, walaupun Rasulullah lah sembunyilah kat sini. Dia pun sembunyi. Bila Nabi SAW keluar tengok unta tu dah kena sembelih, dia kata Allah, siapa buat ni? Nur Aiman buat. Masya Allah dia ni. Dia kata Omar, kamu pergi cari unta-unta lain, pergi ganti unta ni apa semua. Kemudian Ustaz Somad Sayyidina Umar pergi cari dan akhirnya gantilah. Nabi kata jom kita pergi cari dia. Nur Aiman. Pergi cari sampai berjumpa dengan orang ni, jumpa dan Nur Aiman. Dia kata, Allah betul Rasulullah cari. Macam mana nak buat ni? Padahal dah janji dah, kata tak mau beritahu walaupun Rasulullah ni. Dia kata apa? Mata aku tak melihat. Dia tunjuk dengan jari dia. Mata aku tak pernah melihat. Mata aku tak melihat Nur Aiman. Tapi jari dia tunjuk. Jari dia tunjuk. Lalu akhir Rasulullah, dia kata buka-buka. Rasulullah kata dekat dia, kamu ni menyusahkan aku lah hari ni. Kamu menyusahkan. Takat tu je. Maksudnya, kita duk bayang Rasulullah ni seorang yang tegar, Rasulullah seorang yang apa kalau jumpa aku macam astagfirullahalazim macam tu kot kan. Kita duk bayang macam tu. Kadang-kadang kita pun macam tu. Kalau jumpa dengan hadirin, masya-Allah, baik baca Quran macam tu. Tapi kadang-kadang Nabi SAW bila duduk dengan para sahabat, bila para sahabat bercakap bab dunia, dia pun akan bercakap bab dunia. Bila Nabi SAW bila dia pun cakap bab dunia, Nabi SAW akan bercakap bab dunia. Dia pun cakap bab makan, Nabi SAW cakap bab makan. Maksudnya Nabi SAW ni blend. Nabi SAW ni masuk dengan semua. Masuk dengan semua, dan itulah cara dakwah yang berkesan. Kita subhanallah, kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita yang tak baik, yang tak elok ni, kita rasa tak boleh kawan ni. Padahal kita sepatutnya kita menggunakan itu sebagai platform dakwah kita untuk menyampaikan, untuk tunjukkan dekat kebaikan, dekat dengan mereka. Tetapi tengok keadaan kita. Tetapi seandainya seorang sahabat itu mampu untuk menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, maka elok kita jauhi. Tapi kalau kita mampu untuk mengajak dia, untuk menunjukkan contoh teladan yang baik, maka inilah peranan yang disebut sebagai peranan seorang sahabat yang umpama bintang yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Wallahu a'lam. Saya sukalah cerita ni. Rasanya kita mungkin boleh bawa satu kisah ni nanti ke depan Ustaz, tentang Nur Aiman ni. Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut bagaimana kalau tengok sahabat tu boleh bawa kita kepada kemungkaran, kita kena jauhi. Cantik. Soalan daripada Ali ni di Facebook kita ni. Inilah soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah perbezaan antara sahabat, kawan rapat dan kenalan? Okey, itu beza dia. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk yang dianjurkan oleh Islam untuk memilih kawan? Kemudian yang ketiga, bagaimana hendak menasihat kawan yang sentiasa mementing diri sendiri? Ada 3 soalan dekat situ. Beza antara sahabat, kawan rapat dan kenalan. Kemudian cara yang dianjurkan untuk memilih kawan. Kemudian yang ketiga, nak nasihat bagaimana? Nasihat baik. Allahumma salli. Tuan-tuan, sahabat, kawan rapat atau kenalan ni kita boleh kenal lah. Maksudnya orang yang rapat, lebih rapat kita di sahabat. Kalau kawan-kawan ni biasa sikit, kalau kenalan lagi lah, dia tu kenalan. Kita kenal je lah. Jadi itu yang kita boleh faham dari perkataan tersebut. Yang keduanya, saya lihat macam mana cara untuk kita pilih kawan. Dan memang Nabi SAW suruh kita pilih kawan. Memang Nabi SAW suruh kita kawan. Sebab kawan-kawan kita ni akan sentiasa jadi apa, dia panggil apa Ustaz Ahmad, yang akan membentuk karakter diri kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata man jalasa ma'as salihin, siapa yang duduk dengan orang soleh, maka dia akan cenderung untuk melakukan kebaikan. Siapa yang suka duduk dengan orang fasik, maka dia akan cenderung untuk melakukan kemaksiatan dan melambat-lambat bertaubat. Siapa yang suka duduk dengan orang-orang alim, maka dia akan menambah ilmu dia, mendekatkan diri dia kepada Allah. Tambah keimanan. Maksudnya, siapa yang duduk sekeliling kita, dia akan bagi impact pada diri kita. Sebab tu Nabi kata, falyanzur, tunjuk. Tengok dengan siapa yang kamu berkawan. Subhanallah. Seorang lelaki pergi berjumpa dengan guru dia, syekh dia. Dia kata, wahai syekh, saya ni, tolong cerita kat saya siapa saya ni. Cerita dekat saya siapa saya ni. Maka kata Nabi SAW, maka kata syekh tersebut, dia kata, saya tak kenal siapa kamu, tapi kamu bagi tahu siapa kawan kamu, saya akan bagi tahu dekat kamu siapa kamu. Maksud kita ni, Ustaz Ahmad, kena pilih kawan lah. Dan Allah beri kepada kita kawan yang baik, itu kurniaan Allah. Kalau kita ada di sekeliling kita kawan-kawan yang baik, itulah kurniaan Allah SWT. Anugerah Allah. Dan kata ulama, itu mungkin tanda taubat kita diterima oleh Allah. Masya Allah. Kalau kita taubat, kita buat salah, kita buat dosa, kemudian kita bertaubat. Bila kita bertaubat, sallallahu alaihi wasallam, antara tanda taubat kita diterima, salah satunya ialah Allah akan kurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik ni akan sentiasa bimbing kita, akan ajak kita. Kalau tuan-tuan dah ada kawan-kawan tergeruk, kawan-kawan yang baik ni, itu menunjukkan mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Pegang erat-erat, kata Sayyidina Umar. Kalau kamu punya sahabat yang baik, pegang erat-erat, jangan lepaskan.
sebab susah nak dapat dan senang untuk hilang yang baik ni. Itu soalan kedua. Yang ketiganya saya simak tadi, nasihat untuk kawan yang penting diri. Macam mana kita nak nasihat kawan-kawan kita? Bukan semua orang mampu untuk terima nasihat. Ya. Allah sebut dalam Quran, bila nak nasihat dia kena hikmah. Hikmah ni bukan maksud lembut. Bukan maksud cakap lembut-lembut, tu hikmah. Dia cakap kasar sikit, dia tak hikmah. Bukan macam tu. Hikmah ini ialah kita menyampaikan sesuai dengan orang yang nak kita sampai. Ada orang tu, subhanallah, dia ni jenis tak boleh, dia jenis cakap lembut-lembut, dia tak faham. Dia kena cakap kasar-kasar, ni aku bagi sikit. Baru dia faham, dia ada passion tu. Ada orang dia cakap jenis hati tisu punya, drama petang 7.30 punya. Dia cakap sikit, dia melangis. Dia kena cakap pelan-pelan. Kita ni macam ni. Ada orang dia tak boleh nak tegak direct dengan dia. Dia kena orang lain tolong tegak kat dia. Jadi maksudnya kita, sebelum kita nak sampai kepada nasihat yang berkesan, kita kena kenal karakter orang tu. Kita kena faham dia. Dengan faham tu, barulah kita akan dapat menasihati dengan sesuai dengan macam mana keadaan yang dia boleh terima. Sebab tu dua kes yang sama, tetapi isunya dua kes yang berbeza tapi isunya sama. Seorang sahabat pakai baju yang warna yang Nabi SAW tak suka. Lepas tu Nabi SAW panggil, lepas majlis habis tu, Nabi panggil sahabat ni, dia kata, tolong Ustaz, nanti pergi tegur orang tu, suruh dia tukar baju tu, jangan pakai baju warna tu. Tapi dalam satu kes yang lain, Nabi SAW, ada seorang pakai baju tu, dia kata, Ustaz, tukar baju ni, aku tak suka. Ini baju pakai orang kafir. Dia kata, tak apa Rasulullah, nanti saya basuh. Jangan basuh, bakar. Pasal apa? Kes yang sama tetapi dua cara pendekatan dakwah yang berbeza. Sebab orang ni orang baru masuk Islam, orang ni baru duduk dekat jinak-jinak dengan majlis Nabi. Kalau Nabi tegur direct, nanti sekali dia tak main duduk dalam majlis Nabi. So orang ni sahabat yang dah memang rapat dengan Nabi. Maksudnya teguran sesuai ikut orang yang nak kita sampaikan. Jadi nak sampai ke tahap macam tu, maksud kita kena kenal dia dan kita kena faham dia, barulah kita dapat dakwah ataupun nasihat yang berkesan. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah kamu kepada Allah dengan hikmah dan juga contoh teladan yang terbaik. Okey, Ustaz. Yep. Soalan daripada sahabat kita Romli Ali ni berdasarkan surah Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati, semoga dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk mendapat sahabat yang sanggup berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran seperti dalam surah Al-Asr yang saya bacakan tadi? Bagaimana Ustaz? Pencerahan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini karakter seorang mukmin. Karakter seorang mukmin, dia melihat bahawa subhanallah, perjalanan kehidupannya bukan semata-mata dia seorang-seorang. Ya. Kita duduk dalam masyarakat. Kita duduk masyarakat dan kita mempunyai peranan dalam masyarakat. Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu salah satu daripada ayat dalil Al-Quran yang tugasan yang kita kena buat dengan title yang Allah bagi dekat kita, namanya khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa kita kena buat? Ajak pada ma'ruf, halang orang buat mungkar, beriman kepada Allah. Dalam hadis yang lain dalam dalil yang lain sebut ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maksudnya tugas menasihati ni akan berterusan sampai kita mati dan itu tanggungjawab yang kita kena buat. Bukan sekadar orang yang duduk sekeliling kita kena buat kat kita. Kita pun kena buat kat orang dan itu tanggungjawab yang kita kena buat dan kita wajib buat. Salih ala Muhammad. Ada tak kawan-kawan kita yang masih tak tutup aurat? Apa tanggungjawab yang kita buat? Kawan kita sangat baik dengan kita, duduk satu pejabat dengan kita tapi tudung tak pakai. Apa yang kita buat? Kita ni orang mengaji, kita tengok tanya ustaz setiap hari. Kita duduk depan TV, kita baca Quran, kita baca kitab, kita nak masuk syurga Allah, kita solat sunat. Dan kita tahu dia tak tutup aurat lagi, Allah akan azab dia. Rambutnya akan dibakar, dia letak bara di bawah tapak kaki dia. Kita dengar hadis yang kita cerita tentang apa ni yang akan dilalui oleh orang yang tidak tutup aurat kan. Salat Jumaat dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Subhanallah, kita tahu benda tu akan jadi kat dia. Sedangkan dia baik dengan kita. Waktu kita susah, dia tolong kita. Waktu duduk dalam PKP ni, dia pergi hantar makanan kat rumah kita. Waktu kita tak sempat nak pergi ambil anak sekolah, dia boleh pergi ambil anak sekolah. Ambil, tak pernah berkira dengan kita. Tapi kita sanggup biar dia duduk dalam keadaan kita tahu nanti kalau dia mati, dia kena azab. Boleh jadi tak nanti dia pergi depan Allah, dia kata apa? Ya Allah, dulu dia ni duduk satu pejabat dengan aku.
Aku tak tutup aurat, hari ni aku kena azab. Dia tak pernah nasihat aku, ya Allah. Dia tak pernah sekali pun nasihat aku. Dia beralih kat kita, dia tanya kita, pasal apa hang buat kat aku? Sanggup hang buat kat aku macam ni? Hang biar aku. Biar aku macam ni, sanggup. Apa kita nak jawab depan Allah? Jadi ini tanggungjawab yang kita kena buat. Dan Allah sebut dalam tu, Allah kata apa? Allah Musa Simat, nasihat dengan kesabaran. Ada satu benda nak kena sabarlah dalam nasihat ni. Bukan semua orang nak dengar cakap kita. Kita hadiahkan tudung, Ustaz. Kita hadiahkan tudung. Kadang-kadang paling last sekali. Dah tak tahu nak cakap pun tak boleh, nak apa sebab. Paling tidak ada satu dakwah, dia panggil dakwah bilhal. Tunjuk kebaikan. Tunjuk jalan kebaikan yang akan mengajak dia untuk jadi baik. Kan, solat Jumaat. Tak boleh nak ajak dia semayang. Cakap je, yolah kita semayang. Dia kata, hampirlah semayang. Dia kata, aku buat masing-masing. Kan, aku buat masing-masing, ada sibuk dengan aku pasal apa? Kita cakap dekat dia, memanglah aku buat. Sebab aku buat masing-masing lah, aku ajak hang ni. Kalau kita kubur kita sekali, senang. Nanti malaikat mai aku boleh tolong settle. Betul. Kalau kubur asing-asing ni masalah. Nanti kubur aku sebelah kubur. Nanti hang duk kena balun tiap-tiap hari. Aku tak boleh tidur sekali. Melawak lah. Jadi subhanallah, kadang-kadang kita tak boleh nak nasihat, nak tegur, tak boleh nak bercakap, tak boleh. Apa kita kena buat kadang-kadang? Salih alaihi wasallam. Apa yang kita kena buat? Ialah mungkin kita tunjuk contoh kelakuan yang baik, yang akhirnya dia dekat dengan kita, yang akan mengubah hidupnya daripada keburukan ke arah kebaikan. Wallahu a'lam. Itu antara peranan sahabat yang kita perlu lakukan. Dan insya-Allah banyak lagi peranan yang kita dapat pencerahan sekejap lagi, Ustaz, ya. Ya, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, insya-Allah kita tutup di TV3, kita tamat dulu di TV3 dan ada sambungan untuk perbincangan kita hari ini di TV9. Jadi kita akan sambung di TV9 selepas ini. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak ke mana-mana dari awal tadi sampai sekarang. Duduk je depan TV tu. Kalau yang pegang telefon bimbit ataupun apa-apa gadget tu masih lagi pegang gadget tu, tak ke mana-mana menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita ada pengajian hadis berkaitan dengan topik kita Sahabatku Seperti Bintang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar sebagai panel kita dan saya Da'i Hadari sebagai moderator. Jadi saya nak minta anda semua untuk terus tanyakan soalan, insya-Allah sesempat mungkin kita akan utamakan jika sempat. Anda boleh tinggalkan soalan anda di talian kami. Anda boleh hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen iaitu di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Okey, selesai saya maklumkan. Baik Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita lah berkaitan dengan peranan sahabat-sahabat. Jadi apa yang Ustaz boleh nampakkan tentang peranan sahabat kalau kita ikutkan soalan daripada Kak Juzabidi ini? Ya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang meletakkan sahabat lebih dekat berbanding kawan. Seperti mana yang Ustaz nyatakan takrif tadilah. Kita mungkin mempunyai ramai kawan, namun belum tentu semuanya dalam kategori sahabat. Sahabat itu ketika senang dialah bersama meraihkannya, dan ketika susah dia tetap bersama dengan menghulurkan bantuan. Itu yang pertamalah, mungkin ada pendapat Ustaz. Yang kedua, adakah sahabat yang baik sentiasa membawa sahabatnya untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, Allahumma salli alaihi. Terima kasih Kak Ju Zabidi atas soalan. Masya-Allah. Salli alaihi Muhammad. Yalah, kawan dengan sahabat ni kod lain lah. Kita punya kita bahasa kita sebut pun kita sebut lain-lain kan. Kalau orang yang memang rapat kita sungguh-sungguh, kita pun kita jarang nak sebut dia kawan kot. Ni kawan saya. Macam biasa je. Ini sahabat saya ni. Ini sahabat susah senang ni. Susah senang sama dunia, sahabat dunia akhirat. Subhanallah. Jadi Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, maka perbezaannya macam tu. Dan subhanallah, salli alaihi bila sebut tentang sahabat ni, memang sahabat ni dia akan sentiasa mengajak kita ke arah kebaikan. Kita kena ingat, ending kita adalah syurga Allah SWT. Kita nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Nabi sebut ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ulama mentafsirkan nasihat itu ialah dengan kita mengharapkan kebaikan
apa yang kebaikan tu nak pada kita, nak kebaikan tu ada pada diri kita, kita nak kebaikan itu ada pada saudara kita. Itu dia panggil an-nasihah. Jadi subhanallah, ending kita mesti nak bawa kepada syurga Allah SWT. Seandainya kawan-kawan kita sentiasa mengajak kita ke neraka Allah, itu bukan sahabat yang baik. Kawan baik, baiklah macam ni punya baik ni, baik macam ni lah. Saya Jumat. Susah senang bersama, macam mana? Susah senang, susah senang waktu susah menangis bersama, tetapi suka ajak kita ke arah kemaksiatan. Maka dia bukan sahabat yang baik. Sebab sahabat yang baik dia akan sentiasa mengajak kita ke kebaikan dan menasihati kita bila kita lalai dan kita jauh daripada Allah. Kalau dia nak bawa kita pergi neraka, dia bukan sebut jom kita pergi neraka sama-sama, jom kita terjun neraka sama-sama, dia tak. Tapi dalam bab maksiat dia offer kepada kita untuk buat maksiat. Dia permudahkan urusan kita untuk kita melakukan kemaksiatan tersebut. Kita duduk dengan dia, kita sentiasa terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Lagi sedih Ustaz, dia akan guna ayat dengan risau. Orang takkan tahu, aku je tahu. Aku je tahu, tak apa aku backup yang risau. Pandai Hadari buat dialog dia. Memang Banyak tengok drama Ustaz. Drama. Tapi subhanallah tuan-tuan, itu bukan sahabat yang baik. Itu bukan sahabat yang baik. Saya pernah buat program dengan pelajar-pelajar college lah. Saya sebut isunya ialah isu zina. Isu zina. Lepas tu dia kata pasal apa seorang tu berzina? Dia kata sebab dia dapat confident daripada dia punya boyfriend dia tu. Tak apa, kita akan sama, kita akan susah senang bersama. Dia kata boyfriend saya baik, boyfriend saya, sebab tu saya rela tu. Kalau dia ajak kamu untuk buat maksiat, dia bukan baik. Kalau dia ajak kamu untuk melakukan kemaksiatan, itu menunjukkan yang dia tak baik. Itu bukan calon yang baik, sebab dia duk bawa kita pergi neraka. Itu bukan seorang yang baik, dia akan sentiasa mengajak kita untuk buat benda baik lah. Buat benda baik lah. Jadi takrifan kepada sahabat yang baik ialah seorang sahabat yang sentiasa mengajak kita ke arah kebaikan. Menasihati kita bila kita terlalai dan kita terlupa. Mengingatkan kita bila kita terlalai dan lupa. Menasihati kita bila kita melakukan kesalahan. Itu takrifan seorang sahabat yang baik. Dan cari orang ni, duduk dengan dia. InsyaAllah kita akan selamat dunia, selamat akhirat insyaAllah. Baik Ustaz, satu huraian yang saya rasa banyak kita fikirkanlah berkaitan dengan kehidupan kita juga Ustaz ya. Cumanya Ustaz, sahabat Rasulullah SAW kalau kita lihat ada pelbagai golongan. Antaranya golongan yang hartawan. Kita boleh sebut sebagai Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain. Cumanya ada juga sahabat-sahabat yang daripada golongan yang kaya kemudian menjadi ialah golongan yang hilang kekayaannya seperti Mus'ab bin Umair selepas hijrahnya. Jadi Ustaz, cumanya kita kalau kita boleh relate, kalau kita boleh kaitkan dengan kita sekarang, antara kita berbeza. Ada antara kita sahabat kita yang kaya, ada antara sahabat kita yang biasa-biasa. Jadi Ustaz, apabila sahabat kita beroleh nikmat lebih dari Allah, ni bukan sekadar kaya lah, termasuk apa-apa saja faktor lah. Bagaimana sikap kita sepatutnya kita tunjulkan? Adakah kita boleh bersangka buruk dan juga tidak baik dengan dia sebab dia lebih nikmat dari kita? Okey. Ada satu perkara yang Allah SWT yang tak boleh dan tak patut ada kepada seorang mukmin, ialah hasad dengki. Hasad dengki ni satu benda yang akan merosakkan. Hasad dengki ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata Nabi SAW, sebagaimana api yang membakar kayu. Kayu api bakar dia. Macam itulah dia menghanguskan pahala kita disebabkan oleh hasad dengki. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pasal persoalan dia. Ni masalah hati lah, masalah hati. Persoalan dia, pasal apa kita nak dengki dengan orang? Pasal apa kita nak dengki dengan orang lain? Saya bila Da'i Hadari dapat nikmat, contoh, Da'i Hadari dapat nikmat. Da'i Hadari macam adik saya lah. Macam adik saya. Walaupun saya lebih nampak muda lebih pada dia, tapi umurnya dia okey. Jadi subhanallah, bila Da'i Hadari dapat nikmat, dapat harta ke, dapat kekayaan bisnes maju ke, patut tak saya dengki kat dia? Kalau ikut patut, tak, memang tak patut. Tapi kalau ikut nafsu, patutlah. Nafsu dia akan ini mesti jack lebih lah, ini mesti kipas lah, ini mesti tak aircon lah, apa-apa semua kan. Tetapi sifat seorang mukmin, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Kalau yang dapat nikmat tu anak kita, kita cemburu dekat dia, kita dengki dekat dia. Tak.
Kalau dapat nikmat tu suami kita cemburu dia. Alah, suami aku tu dia menipu, dia kuat. Tak ada. Pasal apa? Kita tumpang gembira. Tahu pasal apa kita gembira? Sebab dia orang yang kita sayang. Anak kita, keluarga kita, orang kita sayang. Bila dia saudara si Islam kita, maka kita wajib sayang kat dia. Kita wajib sayang kat dia. Kalau kita anggap dia orang yang kita sayang, dia dapat nikmat, kita tumpang gembira. Alhamdulillah dia dapat nikmat. Tak cemburu ke? Tak apalah rezeki dia. Satu hari rezeki aku pula. Itu rezeki Allah bagi kat dia. Subhanallah. Tapi nak sampai tahap macam tu, satu benda aja, hati kena suci. Hati kena bersih. Hati bersih, kita akan dapat nikmat ketenangan. Dan ulama sebut itu salah satu ciri yang Allah akan bagi bila taubat dia diterima oleh Allah. Kita biasa buat salah dulu tuan-tuan. Kita biasa duduk dalam tenggelam dalam maksiat. Kita biasa buat jahat. Kita biasa buat perangai tak elok. Lalu kita taubat, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Dan di antara tanda Allah terima taubat kita tuan-tuan, dulu kita cukup banyak dengki kat orang, cukup sakit hati dengan orang. Tapi bila Allah taubat, Allah terima taubat kita dah hilang rasa tu. Dah tak ada dah rasa dengki. Orang dapat nikmat kita tak rasa apa dah. Kita macam okey je, tak ada masalah apa, subhanallah. Itu menunjukkan taubat kita terima dan hati kita dah mula bersih. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Tapi macam tu dah sebut, dia back to human lah. Manusia lah, manusia. Kena muhasabah kita lah. Kena muhasabah diri Allah sendiri. Okey Ustaz, ada satu soalan daripada Pak Suli Romli di Facebook kita ni. Ya Pak Suli. Ini cumanya adalah soalan berkaitan dengan ada sahabat yang mana dinyatakan betul ke sahabat kalau itu kita rapat dekat dunia, ke akhirat nanti itu juga sahabat kita. Betul ke tidak? Tapi jawapannya kejap saja lagi. Terus bersama kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan anda pagi ini. Dan saya sangat kagum dengan anda semua para penonton sekalian yang terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Banyak ilmu yang kita dapat dan pastinya saya nak ajak anda semua kongsikan juga apa yang kita dapat ini. Caranya macam mana? Da'i Hadari. Senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Anda tekan butang kongsi. Kalau tonton secara langsung di Facebook tu, insya-Allah kongsikan di laman sosial anda supaya ramai lagi dapat menonton, dapat manfaatnya insya-Allah. Baiklah, bersama dengan kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, kita dapatkan pencerahan berkaitan dengan pengajian hadis kita Sahabatku Seperti Bintang. Baik Ustaz, ini kalau dalam bola sepak ni dah hujung-hujung minit perlawanan dah ni. Cuma apa? Dia panggil apa? Minit apa? Masa sebelum masa tambahan lah. Masa tambahan, okey. 10 minit akhir ni. Okey. Cuma ya Ustaz, Pak Suli Romli. Pak Suli okey. Di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Katanya, jika sahabat Rasulullah SAW semuanya seperti bintang, bukan sahaja bersinar di dunia, tetapi dijamin syurga oleh baginda Nabi SAW sendiri. Bagaimana cara untuk kita dapatkan sahabat seperti bintang di dunia ini yang bakal menjadi bintang yang bersinar di akhirat nanti? Seperti kata agamawan, macam Ustaz kata tadilah, tinggalkan kawan-kawan yang tidak baik bagimu di dunia ini kerana kamu akan bersama dengan siapa yang bersama denganmu di dunia ketika di akhirat nanti. Bagaimana Ustaz pencerahannya? Terima kasih Pak Suromli atas soalan. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, kesejahteraan kepada Pak Suromli dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Dan subhanallah, ada hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Su tadi ni. Satu hari ada seorang lelaki mai, orang Arab Badui, dalam ramai-ramai para sahabat duduk dengan Nabi SAW tu, tiba-tiba dia muncul, dia datang. Kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat ni? Dia tanya, bila nak kiamat Rasulullah? Rasulullah pun jawab dia. Rasulullah kata, Sadiq Syamat, kamu tanya tentang kiamat, tapi apakah persediaan kamu untuk berhadapan dengan kiamat? Lalu dia kata, saya ni amal sikit, solat sikit, puasa sikit, sikit-sikit je. Tapi saya sangat mencintai Allah dan saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Masya Allah.
Lalu bila dengar saja hadis, bila dengar saja perkataan Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dia kata apa? Aku dengar tak ada benda yang sangat aku gembira lepas masuk Islam melainkan perkataan ni, sebab aku sangat mencintai Nabi, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Omar, aku sangat mencintai Osman, dan aku akan bersama dengan mereka nanti di yaumul qiyamah. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, almar'u ma'a man ahabba, seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Maka nanti tuan-tuan, kita akan bangun di padang mahsyar dengan siapa yang paling kita cinta. Ada orang dia bangun-bangun dengan Nabi SAW sebab Nabi SAW lah yang paling dia cinta. Ada orang bangun dengan alim ulama sebab dalam hidup dia alim ulama dia yang paling dia cinta. Ada orang bangun dengan sahabat-sahabat dia yang dia hidup dekat dunia dulu sama-sama duduk dalam keadaan saling cinta mencintai kerana Allah. Bukan sekadar itu, nanti akan dibangkit di padang mahsyar orang-orang yang duduk di bawah arasy Allah. Orang semua duduk dalam keadaan susah, tenggelam dalam peluh, duduk dengan panas matahari. Saudara semua yang Nabi kata 1 mil di atas kepala tu, semua dalam keadaan yang sangat susah. Tapi ada orang yang duduk di bawah naungan arasy Allah, teduhan arasy Allah, duduk dalam kenikmatan. Siapakah orang ni? Ada 7 golongan. Salah seorangnya orang yang saling cinta mencintai kerana Allah. Dia bertemu dan berpisah juga kerana Allah. Tuan-tuan, kita ada pilihan ni. Sebab tu saya selalu pesan, pilih dengan siapa kita berkawan. Pilih kawan kita. Tuan-tuan, kita nak berkawan dengan orang yang baik bukan sebab kita baik. Yang ni boleh buat caption dekat Facebook. Kita memilih kawan yang baik bukan sebab kita baik, tetapi sebab kita tahu kita tak baik. Sebab kawan yang baik ni akan sentiasa mengajak kita kepada baik. Kita menjauhi kawan yang buruk bukan sebab kita baik, tetapi kita tahu kita tak baik. Sebab kawan yang buruk sentiasa mengajak kita kepada perkara yang tidak baik. Betul lah kan? Betul. Sebab kita tahu kita tak baik, tuan-tuan. Sebab tu kita nak cari kawan-kawan yang baik. Jangan guna istilah ni. Aku tak boleh kawan dengan dia pasal aku ni aku tak baik. Dia tu orang baik, aku tak boleh. Bukan macam tu. Kita kena cari orang yang baik sebab kita tahu kita tak baik. Dan automatik dia akan usaha, dia akan ubah kita, dia akan paksa kita untuk kita jadi baik. Takkan kita nak pakai selok pendek bila kawan-kawan kita pakai serban? Tidak ni. Takkan kita nak pergi karaoke bila kawan-kawan kita ni jenis pergi masjid duduk dalam kuliah agama? Kita segan. Kita pun jadi segan. Takkan kita nak pakai benda tak elok bila akhirnya dia automatik akan pelan-pelan akan mengubah kita untuk jadikan kita baik. Jadi subhanallah, dan pilih dengan siapa kita berkawan. Dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang baik ni, yang soleh ni, dia akan bawa kita, kalaupun kita tak sampai kepada tahap kita dapat bangkit dengan Nabi sebab kita jauh daripada mencintai Nabi SAW. Mungkin dengan kawan-kawan yang baik inilah yang akan bawa dan bimbing kita untuk bertemu dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Dan dengan kawan-kawan baik inilah yang akan pegang tangan kita dan bawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah Ustaz Jafri rumahnya sebelah rumah saya bukan di Pening, sudah pasti saya akan dapat ilmu dan juga dapat kayuh basikal sama dengan beliau. Anda boleh tentulah bagaimana aktiviti Ustaz di Instagram Ustaz ya. Instagram saya, di Facebook saya. Alhamdulillah. Ini je. Okey. Ustaz, ini alang-alang kita bersembang dapatkan manfaat berkaitan dengan sahabatku seperti bintang dan kita fokuskan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, saya nak tahulah dan soalan ini mewakili para penonton juga di rumah. Ini sebagai info. Siapakah sahabat Rasulullah yang paling akhir hidup? Dan jumlah sahabat Rasulullah ni sebenarnya ada berapa, Ustaz? Bagus soalan tu, masya-Allah. Salih asmat tuan-tuan, berapa ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya? Berapa ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi ulama duk bahas, ulama duk bincang berapa ramaikah jumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sekali wafat. Antaranya yang mengira lah, yang buat statement tentang berapa jumlah ialah Al-Hafiz Abu Zar'ah, iaitu guru kepada Imam Muslim, yang menyadarkan jumlah para sahabat keseluruhannya ialah sejumlah 114,000 para sahabat. Ini yang menepati kriteria tadi, jumpa Nabi, duduk zaman Nabi, Islam, kemudian wafat Nabi Islam, ada 114,000. Ada seorang yang lain, Abu Zar'ah Ar-Radhi juga menyebutkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli, yang ni jumlah sahabat Nabi lebih daripada 100,000 orang sallallahu alaihi Muhammad. Diriwayatkan pula bahawa jumlah mereka
mencapai 124,000 orang. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Dalam range lah over 100,000, 114 ke 124,000 jumlah para sahabat Nabi. Spesifik number tak dapatlah. Dan diriwayatkan bahawa sahabat Nabi yang paling akhir sekali meninggal dunia nama dia Amir bin Watilah Al-Laythi yang digelar sebagai Abu At-Tufail. Dia wafat di Mekah pada usia pada tahun ke-110 Hijrah. Maksudnya selepas Nabi SAW wafat, selepas Nabi SAW hijrah, 110 tahun lepas tu dia masih hidup. Dia wafat pada 110 tahun selepas hijrah. Jadi Allahumma salli Nabi SAW wafat 10 tahun selepas hijrah. Dia 100 tahun lepas tu dia masih hidup lagi. Masya-Allah. Subhanallah. Dan dia lahir pada zaman Allahumma salli dia lahir pada ketika perang Uhud. Perang Uhud. Itu sahabat Nabi. Ini maklumat yang kita boleh dapatlah. Subhanallah. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Masya-Allah, gitu keadaannya. Masya-Allah, jumlah para sahabat Rasulullah SAW begitu ramai, dan juga sahabat Rasulullah yang paling akhir hidup tadi pun kita dah tahu. Allahu Akbar Ustaz. Saya bila dapat ilmu ni baru kita tahu betapa bertuahnya kita berada dalam Islam. Bahkan kita boleh dapat belajar daripada kisah para sahabat itu sendiri pun Ustaz ya. Cumanya Ustaz, hari ini kita berbincang tentang sahabatku seperti bintang, dan kita fokuskan kepada sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat tidak kisahlah daripada golongan Ansar ataupun Muhajirin. Mereka ini adalah sahabat Rasulullah yang sentiasa berada susah senang bersama dengan baginda Nabi SAW. Apa antara yang kita boleh belajar Ustaz daripada kisah sahabat-sahabat yang sentiasa berdamping dengan Rasulullah ini Ustaz? Allahumma salli Muhammad. Ini sebagai kesimpulan dan juga pelantikan kita juga Ustaz. Bagaimana berkasih sayangnya para sahabat Nabi SAW dengan satu tujuan, Allah dan Rasul. Berkasih sayang tu bukan sebab yang lain. Berkasih sayang tu kerana Allah dan Rasul. Kalau saya berkawan dengan Da'i Hadari, sepatutnya saya berkawan dengan Da'i Hadari bukan sebab apa-apa melainkan Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Tuan-tuan, subhanallah, ada seorang Nabi SAW cerita nanti di Yaumul Qiyamah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang yang akan bangun, dia kata tak Nabi kata tak ada permohonan dan permintaan yang lebih dahsyat dan lebih bersungguh-sungguh daripada orang ni. Siapa orang ni? Dia pergi depan Allah, dia kata, Ya Allah, aku cari kawan aku yang dulu waktu hidup dekat dunia. Dia solat sama-sama dengan aku. Dia pergi haji umrah sama-sama dengan aku. Tapi aku tak berjumpa dia dekat syurga ni. Ya Allah, kat mana dia ni sebenarnya? Lalu Allah kata dekat dia, pergi kamu cari dia dekat dalam neraka. Dan Allah jadikan bentuk fizikal dia, subhanallah, dia sehingga dia boleh masuk ke dalam neraka dan neraka tak membakar dia. Dan dia pergi cari kawan dia tu. Dan Allah kata, keluarkan sejumlah orang yang kamu kenal daripada neraka. Dia pergi dan dia jumpa siapa yang dia kenalkan, dia kenal, dia keluarkan orang-orang tu daripada neraka dengan syafaat dia. Tuan-tuan, subhanallah, orang ni kita kena cari. Orang yang nanti dekat akhirat dia sanggup cari kita kalau dia tak jumpa kita dekat syurga. Subhanallah. Sebab tu saya selalu sebut, jangan bergaduh sama-sama orang Islam. Orang Islam tak boleh bergaduh sama-sama orang Islam. Siapa orang tu? Siapa orang yang nanti dia akan sanggup pergi depan Allah? Ya Allah, saya tak jumpa Da'i Hadari ni. Saya tak jumpa Jafri ni, saya tak jumpa. Dia akan cari kita. Siapa orang tu? Kenal tak dia, tuan-tuan sekalian? Subhanallah, Zimat. Maksudnya yang pertama, dia ni orang yang dia kenal kita. Dia kenal. Kalau dia tak kenal, dia tak cari. Yang kedua, benda paling penting sekali, dia sayang kat kita. Kalau dia tak sayang kita, dia tak cari. Kalau dia menolak kita lagi lah. Mana dia tu? Pada muka dia mereput lah tu, lagu tu lagu. Tapi subhanallah, tuan-tuan, dia kenal dan dia sayang kita. Dia akan cari. Dan Allah izin dia untuk cari. Kita kena ada kawan-kawan yang macam ni. Sebab tu, tuan-tuan, bersahabatlah kerana Allah. Berkawanlah kerana Allah. Allah akan berikan kepada kita kebaikan dan kemuliaan. Bila kita ada kawan yang baik, dunia hingga akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Mungkin ada yang menonton ketika ini kehilangan sahabat-sahabat mereka akibat pandemik COVID-19 ataupun apa sahaja tragedi. Jadi Ustaz, mungkin sebagai penutup ini kita doakan yang baik-baik, terutamanya buat para sahabat kita dan juga para sahabat Rasulullah SAW. Silakan Ustaz doa sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Ikram, kami berada dalam keadaan wabak ini, ya Allah. Maka mungkin ini pada waktu yang sangat baik untuk kami berdoa, dan Kau pandanglah doa-doa kami, ya Allah.
dengan penuh kerendahan hati ya Allah, seandainya wabak yang berlaku ini disebabkan oleh dosa-dosa kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, ampun dosa ibu ayah kami ya Allah, ampun dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, seandainya Allah wabak ini berlaku disebabkan kami telah berputus sahabat ya Allah, kami bermusuh di antara satu sama lain ya Allah, kami fitnah antara satu sama lain ya Allah, ya Allah Engkau satukanlah hati-hati kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat ya Allah, kesatuan hati dan silaturahim ini ya Allah, Engkau melimpahkan rahmat kamu dan mengangkat wabak ini daripada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, andai ada di kalangan sahabat-sahabat kami yang sedang diuji dengan sakit, Allah Engkau sembuhkanlah ya Allah. Amin. Andai ada di kalangan sahabat-sahabat kami yang telah kembali ke rahmatullah ya Allah, akibat di wabak ini ya Allah, Engkau ampunkanlah dosanya ya Allah. Amin. Engkau letakkanlah dia di tempat yang istimewa di sisimu ya Allah, sebagaimana yang telah Engkau janjikan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Zul Ikram, berilah kekuatan dan kesabaran kepada kami dalam menempuh wabak ini ya Allah. Dan berilah ganjaran yang sebaik-baiknya kepada frontliners kami yang bersusah payah, yang memberikan segala apa yang mereka ada, meninggalkan keluarga-keluarga mereka untuk menjaga kesejahteraan kami ya Allah. Berilah ya Allah kebaikan untuk mereka ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Dalam kehidupan kami Engkau kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang baik ya Allah. Amin. Yang akan membimbing kami, yang menegur kami, memimpin kami ya Allah, sehingga kami akan bangun bersama dengannya, bersama dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah untuk masuk syurga bersama-sama ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar balik utara hari ini ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini dalam Tanyalah Ustaz. Kita dapatkan manfaat tentang sahabatku seperti bintang. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa bersama dengan ini orang utara juga ni, Da'i Azrin, yang mana panel kita iaitu Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Kita akan sembang-sembang tentang fiqh lelaki. Okey, insya-Allah banyak manfaatnya kami akan kongsikan. Baiklah para penonton sekalian, ada sedikit pesanan lah. Menu yang dijamah oleh sahabat yang baik ialah apa yang turut dinikmati oleh sahabatnya. Tak kisah sedap atau tidak sedap. Tapi menu sahabat yang tidak baik ialah sahabatnya sendiri. Sahabat makan sahabat. Jangan macam tu. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.